Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Lokman Hakim Beramli daripada unit TESOL 1 daripada IPG Campus Sultan Mizan, dan hari ini kita akan buat satu temu ramah. Saya akan buat temu ramah bersama dengan seorang tetamu jemputan, dan pembelajaran kita pada hari ini mengenai subjek Bahasa Melayu konseptual pada kali ini adalah mengenai pengacaraan yang merupakan topik yang terakhir untuk semester kita pada kali ini. Baiklah semua, baiklah, pada hari ini, pada hari yang berkat ini, pada bulan suci ini, pada bulan Ramadan ini, saya telah menjemput seorang yang boleh dikatakan dikenali di seluruh Malaysia ini, iaitu Encik Fadliwari ataupun Encik Bob Fadliwari, ya. Encik. Okey, baik. Ya, Encik sihat Encik. Apa khabar Encik? Sihat, alhamdulillah. Baik Encik. Baiklah, untuk pengetahuan ringkas mengenai tetamu kita pada hari ini ya semua, beliau merupakan pengalih suara sebenar bagi watak Retaka dalam Boroboy 2 The Movie. Ya. Dan juga beliau juga pernah terlibat dalam mengalih suara kartun barat seperti yang saya suka, iaitu kalau semua orang kenal kartun Gravity Falls, iaitu Stafford Pines dalam Gravity Falls. Ya tuan, saya tahu tuan. Okey. Dan baru-baru ni juga beliau juga merupakan adalah pengerusi kepada Persatuan Kebajikan Industri Alih Suara Malaysia. Ya tuan? Ya, betul. Mari tuan tak bagi Encik, maafkan saya. Tanpa banyakkan masa, mari kita mula temu ramah kita dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Mari kita mulakan. Okay, Encik? Baik, silakan. Baiklah Encik. Pertama sekali Encik saya cakap terima kasih banyak-banyak Encik kerana meluangkan sedikit masa untuk saya buat projek universiti, iaitu temu ramah untuk bahasa Melayu konseptual saya pada kali ini. Boleh, sama-sama. Baiklah Encik, saya nak tanya. Okey Encik, soalan yang pertama Encik. Encik ada tak tips yang boleh Encik kongsikan untuk kami, saya dan rakan-rakan IPG saya khususnya, untuk jadi semangat dan juga confident dalam mengacara di atas pentas berdasarkan pengalaman Encik dalam alih bidang suara, sebab saya percaya bahawa dalam bidang suara juga ada dalam sedikit mengenai pengacaraan. Encik, macam mana Encik nak confident dapat Encik? Okey, Assalamualaikum. Okey, bagi pendapat saya, bidang alih suara bila dikaitkan dengan pementasan, dia sedikit berbeza. Cumanya konsep yang mana kita boleh guna pakai untuk kita terjemahkan kepada audiens ataupun orang yang melihat kita adalah konsep yang sama. Di mana untuk confident tu, kita kena tahu apa yang kita buat. So kita kena confident, kita kena yakin dengan apa yang kita buat, dan kita kena yakin bahawa orang yang mendengar apa yang kita cakap akan faham apa yang kita sampaikan. Samalah juga dengan konsep dubbing ataupun alih suara, yang mana kita deliver, kita menyampaikan sesuatu message kepada audience. Jadi kita kena confident, kita kena tahu apa topik yang bakal kita sampaikan supaya orang yang mendengar tu faham. Jadi apa tipsnya confident Cik? Macam nak kasih confident bagi saya dia banyak faktor kan, sebab dia memerlukan satu proses yang mana setiap proses ni perlu ambil masa. Dia tak akan datang dengan secara on the spot confident tu. Jadi kita perlukan proses yang mana kita kena sesuaikan diri dengan sekeliling. Kalau kita berada di atas stage contohnya, orang yang berada di depan kita dah tentu orang-orang yang mungkin pertama kali kita jumpa. So nak tak nak kita perlu confidentkan diri walaupun itu pertama kali. Maksudnya kita kena anggap mereka adalah sahabat. Mereka semua adalah kawan kita supaya kita selesa untuk bercakap, berkomunikasi dengan orang. Lebih kurang macam tu. Oh, begitu Encik. Sebab saya ada juga dengar tips bahawa yang kita kena rasakan diri audience tu lemah. Sebab kita kena rasa kita berani macam raja lah dia atas pentas. Yes, betul. Dia salah satu bagi saya kita tak boleh menganggap seseorang tu lemah. Kita kena menganggap yang kita ni tahu. That's why saya cakap kita kena confident dengan apa yang bakal kita sampaikan. Dan kita kena anggap orang yang melihat dan mendengar apa yang kita sampaikan itu, mereka tu ibarat istilahnya mereka tak tahu apa yang kita nak cakap.
Walaupun pada dasarnya mereka tahu, tapi kita kena anggap bahawa mereka semua tak tahu. Jadi kita kena sampaikan sesuatu tu dengan confident. Bahawa kita nak memberitahu kepada mereka. Begitu. Baik. Jadi biasanya Encik jadi berdasarkan apa kata-kata Encik setujulah bahawa yang bidang ahli suara ada kaitan sedikit mengenai pengacaraan. Betul kan Encik? Sedikit sebanyak dia ada berkait rapat. Sebab dia menggunakan tonasi suara. Bila kita bercakap dengan orang ramai, kita menggunakan tonasi, cara penyampaian, lenggok bahasa. Sedikit sebanyak dia ada hubung kait. Tapi tidaklah secara direct. Sebab bila kita dah berada di atas stage, kita akan bercakap, betul? So kita bercakap, kita perlukan projection. Kita kena cakap dengan jelas bagi orang faham. Begitu juga dengan dubbing ataupun voice over. Kita perlu bercakap dengan jelas. Bagi orang faham. Kita tak boleh bercakap dalam keadaan orang tak dengar. Kan? So kita kena bercakap dengan lontaran suara yang sangat kuat. Okey. Jadi tips yang saya boleh dapat adalah satu, pastikan audiens tu ibarat sahabat kita. Jangan rasa kami lemah. Betul. Yang kedua pula adalah cuba untuk jelaskan suara. Dan apa nasihat Encik bagi orang yang macam saya biasanya untuk takut atas pentas? Yelah, biasanya takut, kita getar. Macam mana nak atasi ketakutan tu? Ketakutan tu sesuatu yang normal bagi saya. Pengalaman lah. Ketakutan adalah sesuatu yang biasa. Itu semua adalah proses. Mau tidak mau, kita kena hadapi. Maksudnya, kalau nak menjadi seseorang ataupun sesuatu dalam bidang apa yang kita ceburi, nak tak nak kita kena pergi juga. Kena berdiri atas pentas, kena bercakap. Selagi mana kita tidak mencuba berdiri di atas pentas dan bercakap, kita takkan berhasil, takkan berjaya. Sebab itu ketakutan jangan ambil ia sebagai satu kegagalan. Ketakutan adalah satu proses pembelajaran untuk kita lebih ke depan. Okey. Okey, baik. Jadi, saya rasa ini nasihat yang paling penting lah. Daripada seorang pengalih suara ni, yang pernah muncul kat TV ni, kawan-kawan semua. Untuk kita jadi cikgu nanti pada masa yang akan datang. Yelah, sebab cikgu juga akan naik atas pentas dan juga akan bersama dengan murid-murid di hadapan kelas. Ya, kami cikgu. Betul, insyaAllah. Okey. Pasalnya itu menjawab soalan pertama saya. Soalan kedua adalah, Pak, apa pendapat Encik untuk kami membaca skrip tanpa gagap dalam sesebuah majlis? Macam mana nak elakkan rasa gagap? Tadi rasa takut, sekarang rasa gagap sewaktu berada atas pentas. Okey, gagap ni kadang-kadang ada orang cakap ada yang berkaitan dengan benda tu macam penyakit gagap. Betul. Okey, tapi bagi saya bila kita membaca sesuatu, sama juga dengan proses dubbing, dengan proses membaca voice over atau apa saja. Dia perlukan kita untuk kita bahasa pasar dia orang cakap mulut tu tak boleh berat. Bila kita membaca, kita kena faham kita membaca untuk orang dengar. Jadi kita perlu bercakap dengan keadaan mulut yang besar. Jangan kita baca dalam keadaan mulut yang macam saya memang tak dengar. Jadi kita kena bercakap dengan keadaan yang betul. Pada suatu hari, kita memberi penjelasan kepada anda. Jadi anda semua perlu dengar dengan jelas. Ibarat dia macam tu. Kita tak boleh bercakap tu dalam keadaan mulut yang berat. Mulut tu kena buka luas. Dan kita kena perhatikan betul apa yang bakal kita baca tu. Kita kena faham macam mana kita nak tonasikan apa yang bakal kita baca. So kita, pendek kata, kita kena buat research lah. Sebelum kita membaca satu-satu topik, setidak-tidaknya kita kena go through. Dan kita tahu apa yang bakal kita baca. Dan kena ingat lagi satu, tips untuk kita membaca tanpa gagap. Memang kita kena baca dalam keadaan yang kuat. Kita tak boleh baca sesuatu tu dalam hati. Dia tak boleh baca ibarat kita baca novel kan. Tak boleh. Kita kena baca dengan keadaan yang kuat. Untuk membuatkan mulut kita exercise otot-otot ni semua dia longgar. Lebih kurang macam tu. Sama macam pembentangan. Sebab kami pelajar universiti, saya percaya pelajar universiti dan juga kami semua, iaitu budak IPG,
kena pembentangan setiap kali. Itu memang selalu. Jadi Betul. kena baca dengan mulut, kena buka mulut Betul. luas-luas. Lepas tu faham apa Betul. yang perlu dibaca dan perlu dibentangkan. Dan juga of course Betul. nanti waktu pengacaraan nanti kalau ada diminta tu jadi pengacara. Sebab ada rakan-rakan saya yang memang dia yakin. Wow, rakan-rakan kita semua ya, yang yakin mereka mengacar dalam pentas. Wow. Waktu di atas pentas mereka memang, waktu saya nampak mereka uruskan majlis, mereka memang dahsyat lah. Saya macam tunggu juga dengan mereka. Tapi saya percaya dengan ikutnya nasihat, Encik bolehlah jadi macam mereka. InsyaAllah Sebab penting boleh. ni untuk pastikan kita sebagai cikgu. Betul. Tapi masalahnya Encik, kami bahasa Inggeris. Saya dan juga para kawan saya ni adalah bakal guru Inggeris sekolah rendah. Oh, hebat, ya. dahsyat. Mudah-mudahan. Jadi memang cakap bahasa Inggeris tu memang banyak lah. Baguslah. Macam saya terlibat dalam ahli pesawat bahasa Inggeris juga kan, Cik? ada juga, tapi tak banyak. Secara jujur saya cakap, saya merasa agak rugi bila kita tidak berapa hebat dalam berbahasa Inggeris. Cumanya tidak menjadi satu kesalahan. Kena faham okay. Bila kita masuk dalam bidang kerja, especially macam saya, bidang kerja voice over, bila kita kekurangan sedikit dalam penggunaan bahasa Inggeris, kita kekurangan peluang untuk mendapat peluang-peluang job. Tapi ada juga yang saya memberanikan diri untuk pergi buat bahasa Inggeris, voice over bahasa Inggeris. Dan alhamdulillah dah beberapa title, beberapa job yang saya buat dalam bahasa Inggeris. Cuma saya tidak meletakkan dia di nombor 1. Saya masih meletakkan bahasa Melayu nombor 1 untuk bidang kerja saya. Bagus tu. Bagi saya kepada kawan-kawan saya dan juga diri saya sendiri, tak rugilah untuk belajar bahasa Inggeris. Walaupun kita SPM hebat dan juga kita budak sains, sebab banyak saya dengar lah ramai yang merungut di IPG biasanya. Kalau Encik nak tahu, kami selalulah ada yang merungut tentang IPG ni tak bagus lah, macam benda-benda pada profession perguruan. Lagi bahasa Inggeris dan juga yang lain lah. Tapi kita semua patut bersyukur lah rakan kita bahawa bahasa Inggeris ni yang kita belajar selama ni di sekolah membawa manfaat. Kita jadi guru Inggeris, kita jadi pengajar kepada generasi akan datang. Betul kan, Cik? Betul. Baiklah, tapi ini dah luar topik dah ni. Tak apa. Sambil-sambil kita berborak, tak ada masalah. Sebenarnya saya janji beberapa minit je, tapi tak mengapa. Saya pun suara juga kat rumah ni. Kalau kawan-kawan semua tahu. Tambahan, ini untuk kita semua juga berkongsian pengalaman yang bermanfaat. Ini salah satu pengongsian ilmu lah, sebab itulah fungsi temu ramah ini ya kawan-kawan ya semua. Betul. Saya pun sebenarnya masih nervous walaupun saya nervous kenapa? Saya cuba yang terbaik. Sebab okay. Saya kopi ni macam ni, Encik. Saya kongsi dengan rakan-rakan saya juga. Encik bukan je double yang pertama saya cakap. Kalau saya face to face, Encik double yang pertama. Double yang lain macam, kalau tak tahulah, kalau kawan-kawan saya kenal Uncle G iaitu 1G, pengalis suara bagi Honor, kami yang sering cakap secara personal. Lepas tu, biasanya dekat Doubles INC, Encik adalah, Doubles INC ni adalah kumpulan ahli suara. Doubles Inc. Dan Doubles Inc. Maaf, Doubles INC saya. Doubles Inc, ya. Doubles Inc adalah kumpulan ahli suara yang boleh katakan terkenal juga. Saya ada buat beberapa konten mengenainya di YouTube dan Instagram. Semua saya ada buat, nanti saya tunjuk nanti. Korang boleh tengok juga nanti. Dan mereka sering lah cakap dengan para peminat. Contohnya macam Akak Zaironi Sarbini, Kak Baby. Ini tuan bagi Alicia daripada Agent Ali. So saya berani sebab saya kata mereka semua pernah masuk TV ni. Saya cakap depan-depan, saya cakap dengan mereka. Biarpun Facebook dan juga depan abang. So saya lebih yakin untuk mengacara sana kadang-kadang. Saya dulu memang penakut lah. Macam alhamdulillah melalui cakap dengan Doubles ni, saya boleh lah berani untuk... Boleh. Kalau Hakim nak tahu, dulu saya sebenarnya 10 kali lebih penakut daripada Hakim. Betul. Betul. Saya 10 kali lebih penakut daripada Hakim rasanya. Saya sangat seorang yang tidak confident. Saya selalu sangat down. Tapi bila saya dah belajar, dah get involved dengan dunia dubbing, dunia voice over, saya dah biasa jumpa orang. Tak nak saya kena jumpa orang, dan saya memegang title sebagai dubbing director. So kita kena berurusan dengan orang. So benda tu dia akan datang. Maksudnya pesan saya, nak tak nak, jangan mengelak. Langgar. Jangan sekali-kali mengelak, aku tak boleh. Jangan. Itu dah menjatuhkan kita punya confidence.
Wow, Kita akan memang kita akan dapat kawan-kawan. tahu, kita boleh atau tak boleh selepas kita langgar benda tu. Faham tak? Wow. Faham, Yes. faham. Jangan mengalah selagi belum kita cuba. Okey, bagus nasib. Ah, Untuk kawan-kawan saya juga tu untuk kita semua kita kena tu. Sebab kita cikgu betul. kita perlu kena berani. Dia akan tunjuk pada murid-murid kita. Baiklah, Betul. kita masuk topik tu balik. Mhm. Baiklah, sudah jawab nampaknya dua soalan tu. Mhm. Oleh itu saya ingin sedikit masa untuk encik tentang untuk sedikit motivasi yang saya nak Mhm. maafkan saya nak bertanyakan sedikit motivasi daripada encik kepada para peminat encik yang merupakan rakan-rakan saya dan juga di luar sana. Kerana saya juga kongsikan untuk pengetahuan encik, saya juga akan kongsikan video ini kepada kumpulan kita Doubles INC dan juga anime dan Tetaku Sastra Malaysia dan juga kalau boleh Okey. YouTube encik. Baik. Sebab untuk kongsi ilmu ni. Apa Okey. motivasi yang encik boleh berikan kepada para peminat encik? Ada peminat ke saya ni? Tak tahu saya akan saya tanya nanti mereka. Mereka mesti tengok sekarang ni. Pensyarah saya juga tengok encik. Oh ya ke? Okey, tak apalah. Hai encik. Okey, sebagai motivasi lah. Okey, bila saya bercakap tentang Pada para pelajar motivasi IPG kami. untuk semualah. Saya cuma boleh cakap apa saja bidang yang kita buat, apa saja benda yang kita ceburi, kita kena bagi 100 dan 10% ataupun lebih. Dia tak boleh bawah 100. Dia kena 100 ke atas. Kita kena bagi sehabis baik. Kita jangan dengar apa orang cakap. Kita jangan peduli apa orang cakap. Benda baik atau buruk tu sentiasa akan berlaku. Yang penting kita buat, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu apa target kita. Selagi benda tu ada kebaikan untuk kita dan memberi manfaat pada orang dan kita yakin, buat. Jangan dengar apa orang cakap. Saya percaya bahawa sebab saya dengarnya suara encik, mereka tak sepatutnya merungut tentang guru. Tapi saya nampak Alhamdulillah adalah rakan-rakan saya dia sedar bahawa guru ni bagus. Guru tu adalah satu akar kepada murid-murid kan. Kalau tanpa guru, tak adalah murid-murid. Tanpa guru, ilmu tidak sampai pada murid-murid. Cuma mungkin guru-guru ada cara masing-masing, cara mereka mendidik. Baiklah encik, nampaknya kita sudah kesudukan masa encik dan sampai ke penghujung temu ramah. Dan terima kasih banyak-banyak encik kerana membenarkan saya untuk menemui ramah encik pada pagi yang mulia ini encik. Dan saya rasa itu sahaja soalan yang saya ingin kemukakan kepada encik. Dan saya akui bahawa yang selain memberi tips-tips dan juga berkongsi ilmu mengenai pengacaraan, Encik Fazli sudah pasti telah memberi inspirasi, motivasi dan juga berkongsi pengalaman encik mengenai bidang pengalihan suara yang boleh dikatakan mirip dengan bidang pengacaraan yang sudah pasti akan berguna kepada kita. Dan saya berharap juga yang temu ramah kita pada kali ini amat berguna untuk semua penonton tak kira di mana saja, sama ada di luar ataupun dalam IPG saya. Okey, rasanya itu saja pada hari ini wahai penonton sekalian. Terima kasih kerana menonton dan saya minta maaf kalau ada kelemahan kerana sesungguhnya kelemahan itu ada datang dari saya sendiri dan saya berharap kita boleh berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Tapi sebelum itu saya ingin mempromosikan laman sesawang Instagram dan juga YouTube channel bagi Encik Fazli Wawi. Bagi siapa yang ingin tahu lebih lanjut mengenai beliau, silalah ke laman web yang saya kongsikan di bawah description ini. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sertai kami. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Fazli Wawi kita. Dan saya akan jumpa lagi pada lain masa. Jadi rakan-rakan saya, semoga anda dapat inspirasi dan juga ilmu yang amat berguna daripada temu ramah saya pada kali ini bersama dengan tetamu jemputan yang memang bukan calon orang kita ini. Kepada para peminat pengalih suara, janganlah lupa dan janganlah berhenti untuk menyokong industri mengalih suara bahasa ini. Sebab ia sangat bagus. Terima kasih. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, Assalamualaikum. Saya Luke Adaman aka Lokman. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang kerana saya berjaya mencapai 80 subscribers di YouTube channel saya. Saya juga ingin berterima kasih kerana video saya yang lepas iaitu pengalih suara waifu korang dalam bahasa Melayu part 1 telah mencapai 3,500 tontonan. Wow, korang memang terbaik. Oleh itu,
Marilah kita sama-sama martabatkan bahasa Melayu dan jangan lupa untuk sentiasa menyokong industri alih suara bahasa Melayu di negara kita. Dan jangan lupa untuk teruskan sokongan anda kepada saya dan jangan lupa subscribe saya sekiranya anda tak subscribe lagi. Okay, itu saja dari saya. Kita akan berjumpa pada lain masa. Harap anda enjoy video ini. Bye.